Rosaklah daun dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama aku Iman Edi, panggil aku Edi. Dan channel aku adalah Iman Edi Kaki Rempit. Ya. Aku sebenarnya atas permintaan sebenarnya dicabar oleh rakan-rakan netizen, rakan-rakan di Facebook, ya, minta aku untuk buat satu tutorial membuat ketupat. Selama ni dia orang cuma dengar atau tengok aku punya gambar-gambar dalam Facebook, aku menghasilkan ketupat, tetapi dia tidak nampak live aku mengenyam ketupat. Betul ke si Edi ni pandai mengenyam ketupat? Macam tak percaya je. So hari ni aku akan buktikan kepada dia orang bahawa aku adalah lelaki Melaya yang terakhir yang pandai mengenyam ketupat. So, sebentar lagi aku akan tunjukkan cara-cara untuk mengenyam ketupat. Siapa pula bro? Ma? Aku punya mem besar balik. So, tunggu. Inilah dia pelepah kelapa muda yang aku dah ketik tadi. Sebenarnya aku lupa nak record. Macam mana pun dia daun kelapa dia. Rupa daun kelapa muda yang aku panjat sendiri jadi yang kau tengok dekat kebun. Dan so bukannya mudah sebenarnya, tapi nak apa orang kata, nak dapatkan feel, nak raya punya pasal, aku sanggup panjat lah pergi. Sebab kalau nak beli, aku tengok dekat luar tadi dah ada orang jual pun 50 helai daun ni bersamaan 10 hingga 12 ringgit. Ada yang jual 15 ringgit pun. Okey. Dia macam tu dia petik. Ni yang kecil macam ni tak payahlah. Pasal yang kecil kalau jadi pun kecil. Ini batang tadi yang besar tadi. Ada dia sebenarnya kalau kita panjat pokok kelapa tu, yang paling tengah sekali dahan dia akan mengucuk macam tu. Ya, masih muda. Jadi itu yang patut kita ambil. Dan sekarang ni aku tengok ada yang menjual tu dah hijau-hijau pun, dah kembang pun dia ambil dan dijual. Macam ni kecil, tak payahlah, nanti anyam pun dia kecil. So kau abaikanlah apa yang berlaku dekat belakang ni. So dapur aku sepak sikit pasal bawa balik daripada kebun tadi. Ini mangga depan rumah aku. Tengok, mangga apple dipanggil. Depan rumah gitu. So aku stop kat sini. Nanti aku akan pindikan atau percepatkan proses tu kepada prosesannya. Okey. So, tutorial kali ni adalah aku nak share dengan korang cara-cara nak buat nak menganyam ketupat. Dan perkara asas yang perlu diketahui adalah, pertama adalah untuk membuat kelungsung. Kerana asas untuk membuat semua ketupat ni asasnya adalah untuk menyiapkan kelungsung yang sama. Cuma cara untuk menganyam atau menyudahkan tu mungkin berbeza. Ya.
kita first sekali kita tengok kenal pasti bahawa okey di kepala ini kita panggil dia sebagai kepala, dan di bahagian ujung ni kita panggil dia sebagai ekor. Okey. Dan pertama kita tengok bahagian kepala sekali, kita letakkan di tapak terangan kiri terlebih dahulu, dan sepatutnya bila nak membuat satu lilitan tu kita buat 3 lilitan. Satu, yang ni 1, 2, 3, 3 lilitan, dan letakkan kepala yang selai lagi di sebelah tangan kanan kita, tapi kepala dia mengalir ke bawah ya. 1, lilit 3 kali juga. 2, 3. Memandangkan daun ni pendek dan gemuk, so ditambah pula dengan tangan aku yang gemuk, so agak sukar untuk aku menganyam. Dan apa yang perlu aku buat adalah aku menggunakan 3 jari saja ya. 1, 2, 3. Bagi mereka yang mempunyai jari yang kecil, boleh je menggunakan keempat-empat, lilit keempat-empat jari itu sekali. Tapi aku jari gemuk, jadi dengan daun yang pendek dan gemuk pula tu, so aku gunakan 3 jari. 1, 2, 3. Itu step pertama. Step kedua, kita letakkan ekor ni di bahagian atas dan bengkokkan ekor ni masukkan ke bawah ya. Memula dengan atas, bawah dan atas. Okey, kita letakkan jari kita macam ni. Kan dah jadi satu kelongsong. Yang layan yang kedua, kita tadi mulakan daripada atas, sekarang mulakan daripada bawah pula. Bengkokkan, letak bawah, atas, bawah. Biasa kalau daun yang kecil, dia mudah terlerai. Apa yang perlu kita lakukan, kita jaga-jaga sikit dan tarik ekor dia ni, ketatkan supaya dia tak terlerai. Kemudian ambil jari ni, masukkan sini pula. Yang bawah tu dah tak terlerai dah. Yang terakhir, kita bengkokkan juga. Tadi letak bahagian bawah, ni sebahagian atas. Atas, bawah, atas. Macam kita menganyam tikar. Dah siap. Ini adalah asas kelongsong. Apa-apa jenis ketupat yang ada di atas ni, semuanya menggunakan kelongsong yang sama. Cuma cara jalan ekor dan kepala tu saja yang berbeza. Okey, kita mulakan dengan ketupat bawang. Ini kalau kakak kampung aku dipanggil ketupat bawang. Okey. Aku akan tunjuk 2 atau 3 ketupat saja untuk buat, sebab asasnya sama. Ini adalah ketupat bawang. Kita tengok bahagian ekor. Ketupat bawang, ini bersilang kan? Kita pusingkan sebelah sini. Okey, supaya dia sekata atau satu jalan. Kita ambil kepala ekor dia ni dan teruskan saja. Kita sekarang berada di sini kan? Jadi kita akan teruskan ekor ni, kedua-dua ekor ni, untuk menghala ke bahagian sebelah sini, bucu di sebelah sini, bucu yang bertentangan. Apa yang perlu dibuat? Okey, kita tengok ni, kita tengok jalan dia. Yang sekarang ni dia berada dalam kedudukan di atas track ni. Jadi bila dia berada di atas, kita akan teruskan dia dengan cara ikut bawah pula. Ikut bawah. Kadang-kadang susah nak mengajar ni, bukan senang. Sebab tu kalau orang yang jadi cikgu tu, dia tahulah macam mana nak mengajar anak murid, terutama kalau anak murid yang lambat sikit terima. Okey. Sekarang ni atas, bawah, atas dan ikut bawah. Kita sulam dia macam kita buat tikar. Ups, jatuh pula. Itulah jari gemuk sangat. Dah sampai ujung kan? Kita mulakan dengan ekor ni pula. Okey. Sekarang ni berada di bawah, ini atas, dan kita teruskan dia, laluan dia bawah. Ups, bengkok. Atas dan bawah. Kita selang-selikan dia. Okey. Dan sekarang ekor dah settle.
ekor dia dah settle. Kita selesaikan kepala dia pula. Kepala dia sekarang ni, ekor dia bucu ni, kepala mesti dibucu ni. Okey. Kita bengkokkan dia dan tengok kat bawah ni, antara keduanya ada benda yang terselit, tarik ke atas, masukkan dia. Begitu juga yang ni. Okey. Buka dia. Oops. Buka dia. Memanglah pasal dia kurus, kena hati-hati dengan daun ketupat ni pasal dia daunnya muda. Okey. Tarik dia dan masukkan kepala dia ke situ. Biasanya bila sampai peringkat ni, kalau daun yang pendek, apa yang aku buat, aku pegang kepala dia dan pegang, masuk pula. Jadi gemuk sangat. Bab ni lah, kalau orang yang tak pandai ganjang ketupat, dia hilang punca, give up ni. Ni sepatutnya kat sini. Ni kat sini. Sebab daun dia pendek, susah sangat. Macam aku cakap tadi, ambil kepala dia dan ekor dia, kita renggangkan. Renggangkan sikit supaya senang. Okay. Siap. Dah jadi. Pada asasnya dah jadi. Cuma apa yang perlu kita buat, perketatkan saja. Kita mulakan daripada sini. Macam aku kata, kepala pendek tak apa. Yang penting ekor dia panjang. Pasal bahagian ekor ni lah yang penting untuk kita tarik dan ikat bersama-sama jemaah-jemaah ketupat yang lain. Untuk diikat bersama dan dimasukkan dalam periuk nanti. Ekor ni memainkan peranan untuk menahan beras daripada keluar saja. Dan kita perketatkan dia, ya. Macam biasa, tarik. Kalau aku daripada kecil-kecil dulu, kalau orang tak ada, malah nak gunakan jari, dia gunakan lidi. Lidi tarik untuk renggang dan ketat. Okey. Kemudian yang ni pun sama. Kita tengok, ikut saja track dia. Ikut saja track dia. Sebenarnya aku dah record benda ni yang tadi. Ini recording kali kedua ni. Pasal yang tadi tu tak menjadi. Kamera terlalu rendah sangat dengan subjek. Ada benda-benda yang terpotong. Okey. Harap-harap recording yang kedua ni menjadilah. Okey, cantik. Seperti aku cakap, kena pelan-pelan tarik. Pasal daun muda ni cepat sangat untuk koyak atau putus. Okey, siap ketupat bawang. Okey, aku nak tunjuk kau orang macam mana nak buat ketupat sate pula. Ketupat sate ni sebenarnya memerlukan daun yang panjang. Tak boleh daun yang gemuk ataupun yang pendek. Pasal dia memerlukan satu sulaman tambahan. Ya. Okay, tapi tak apa, kita cuba. Ini kelongsong yang standard macam tadi. Kelongsong tetap sama, standard. Okay. Dan ini kepala. Ini ekor. Apa yang perlu dibuat adalah hanya bengkokkan saja ekor yang ni. Kalau ketupat bawang tadi terus kan. Yang ni bengkokkan ke bawah. Macam biasa, ni kita dah tindih dia di atas. Kita selitkan dia bahagian bawah pula. Okay. Bawah, atas, bawah, atas. Dan kita pergi bucu ke yang ke arah bertentangan, ya. Okey. Tarik sikit. Oops. Begitu yang ni pula. Kita bengkokkan dia, ya. Kita bengkokkan dia. Kita tengok jiran dia ni di bahagian atas, kita mesti letakkan yang ni bahagian bawah. Bawah, atas, bawah, oops,
betul jadi gemuk. Atas dan bawah. Tu cakap tadi, untuk ketupat sate ni dia memerlukan daun yang kurus dan panjang. Okey, siap. Belum siap lagi, tu baru ekor. Sekarang kepala dia pula. Kita tengok sekarang berada kat sini, kita habiskan dia pergi ke bucu sebelah sini sebab dia punya ekor dia di bawah. Atas, bawah macam biasa. Yang ni pun nak terlepas. Kita tengok kepala dia, tengok daun ni, atas, bawah. Agak payah pasal daun pendek. Kena tarik ketatkan sikit. Ini satu lagi. Dan bawah. Okey, pegang kepala dua ni dan ekor dua, tarik. Perlahan-perlahan pasal dia daun muda. Proses terusnya macam biasa, ketatkan dia. Dia memerlukan ketelitian dan kesabaran. Kerana kalau tak sabar, memang give up dan habis kat peringkat kelungsung sajalah. Okey, yang ni pula. Okey, ikut saja track dia. Okey, ikut. Okey. Track dia. Ekor dia pegang supaya tak terlerai. Okey. Memang susah sikit pasal daun dia kecil, pendek dan gemuk. Lain kali kalau nak buat ketupat ataupun beli daun ketupat, pastikan dia panjang. Kalau gemuk dan pendek pun susah nak dianyam. Okey, tak apa, walaupun kurang sempurna, perlu dikemaskan. Bila kita untuk tujuan tutorial ni kira dah komplit dah ni. Tetapi untuk tujuan pengemasan dan kita akan kemaskan kemudian nanti. Tengok bila daun tu pendek dan gemuk, ini yang berlaku. Kepala dia pun pendek, ekor dia pun pendek. Dan tidak sesuai untuk buat ketupat sate sebenarnya. Tapi untuk ketupat bawang, okey, bolehlah tahan. Cuma ekor dia pendek. Bila kita nak masak nanti dan kita nak ikat dengan yang lain, agak susah. Dan kenapa aku perlu gunting tadi? Tujuan dia. Tujuan inilah senang. Cantik, kemas, dan bila kita nak sisipkan, dia akan jadi senang dan mudah, tidak terganggu. Kalau aku bila dah siap buat ketupat dan masukkan beras-beras tu untuk direbus, aku suka kepala dia tu disembunyikan supaya bila masuk dalam periuk dia tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Kau tengok ni. Ini jarang sangat orang buat ketupat ni. Seingat akulah, daripada kecil-kecil aku tengok tak ramai yang tahu buat ketupat ni. Termasuk mak aku sendiri, termasuk kakak-kakak aku sendiri, termasuk abang aku sendiri. Ini ketupat ni memang tak ada nama, tapi aku panggil dia sebagai ketupat katak sebab dia bengkok kan. Sebenarnya aku tahu buat ketupat ni ada dalam 6-7 jenis. Tapi untuk tujuan video ni aku buat
beberapa sajalah untuk korang tengok macam mana proses untuk menganyam ketupat. Dia bengkok kan. Beza dia nak buat ketupat ni ya, dengan ketupat lain, iaitu kelongsong yang masa kita menganyam tadi ya. Kedua-dua kepala ni dianyam, kalau tadi satu di bahagian atas dan satu di bahagian bawah kan. Bahagian bawah kan. Yang ni dua-dua bahagian atas. Dua-dua bahagian atas. Kedua-duanya di bahagian atas. Tapi proses untuk menganyam sama ya, atas, bawah, atas. Yang ni pun sama, yang ni tadi atas, bawah, atas, bawah. Tapi mesti dibengkokkan ni, bengkokkan jadikan seperti dia akan seolah-olah akan jadi kelongsong nanti. Atas, bawah, atas. Yang ini senang aja ketupat ni. Dia punya apa kata, final touch up dia, final touch up. Senang je. Nampak? Proses tu pun dah nampak bengkok dah. Nampak? Yang ni senang je. Okey. Untuk tujuan ini, ya, untuk tujuan korang tengok tutorial ni, aku tak akan ketatkan benda ni lah. Tapi yang penting bila kau dah siap benda ni, apa yang perlu kau buat, kau ambil kepala ni, kau bengkokkan aja, bengkokkan aja ke bawah, atas, bawah. Masalahnya jari aku gemuk. Tu yang susah aku nak. Jari gemuk, daun kecil. Yang ni pun sama. Bengkokkan juga. Bila daun pendek jadi macam tu lah. Bengkokkan atas, bawah dan atas. Nampak dah bengkok dah. Dah bengkok dah. Untuk tujuan tutorial ni aku buat setakat ni je lah untuk ketupat katak ni. Yang selebihnya proses dia sama, iaitu diperketatkan. Okey. Faham Aziz? Aziz, kau faham ke tidak? Cik Aziz, huruf apa tu huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim, tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama jim. Sama. Oh, jim mata buta lah cikgu. Betul-betul. Sudin, kau dari tadi gelakkan orang pula. Cuba kau pula buat. Aku nak tengok kau menganyam. Boleh tak? Sekarang Cik Sudin pula. Jaya cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal cikgu. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas cikgu. Jim pakai tonceng. Mengenyam ke menganyam? Lain kali tengok cara aku buat. Cara aku buat betul-betul. Kau asyik gelakkan orang aja. Okey. Ini aku panggil ketupat malas. Ni ketupat malas. Dia senang je. Buat dia seperti juga ketupat katak tadi. Ketupat katak. Ya. Tetapi kalau aku dapat ketupat ni makan tak puas lah. Pasal dia nipis. Nipis, kempet pula tu. Jadi makan pun mungkin tak puas. Cara nak buat ketupat malas ni, aku panggil ketupat malas. Aku tak tahu ketupat apa. Apa pula mesej tu. Pasal apa aku panggil ketupat malas? Sebab cara menganyamnya mudah je. Kita tengok. Kelongsong yang sama, buat macam biasa. Serupa juga dengan katak, ketupat katak tadi. Just bengkokkan benda ni, masukkan bawah. Pasal jiran dia ke atas, kita letak masuk bawah. Atas, bawah. Okey. Ini untuk korang kat sana yang paling-paling bila sampai kelongsong tak kerti nak buat macam mana, buat ketupat ni je lah, senang. Ni pun sama. Oh Allah, itulah kata, tarik kuat sikit je. Bengkokkan benda ni. Ini kepala dia, ekor dia kat sini, kepala mesti habis kat sini. Bengkokkan benda ni,
tarik. Okey, lapisan yang ni bawah, atas, bawah. Okey, siap. Siap, bukan susah sangat. Macam aku kata tadi, pasal benda ni susah sangat tersembunyi. Pegang benda ni dua, kita tarik benda ni. Sama dia proses dia. Jadi kita ketatkanlah macam biasa. Kita ketatkan. Okey, kita ketatkan. Untung tau, siapa dapat laki macam aku ni. Menganyam ketupat pandai. Aduh, macam-macam lah. Okey, kita tarik benda ni. Kita ketatkan macam biasa. Aku rasa tak ada istilah susah. Istilahnya sama ada kau nak buat atau tak nak buat. Sekarang ni kau tahulah, orang nak ambil mudah tentang tradisi menganyam ketupat macam ni dah kurang dipelajari oleh golongan generasi anak muda kita, anak-anak. Anak aku sendiri pun tak gerti nak menganyam. Jangankan anak aku, bini aku pun tak gerti nak menganyam. Setiap tahun lepas aku lah yang menganyam. Kalau aku tak menganyam, aduh, tak makan ketupat lah, babe. Harapkan jiran aja yang pergi menghantar ketupat. Okey, siap. Okey, itu sahaja tutorial aku untuk cara-cara nak menganyam ketupat sempena hari raya ni. Dan yalah, sekarang ni bukan senang nak tengok generasi sekarang ni yang anak-anak kita, anak-anak dara kita yang tahu macam mana nak menganyam ketupat. Jadi kalau kita tak dedahkan semula, tidak diajar, aku rasa generasi akan datang, ketupat ni makin lama akan makin pupus, ya. Jangankan budak-budak, jangankan anak-anak kita, anak-anak dara kita, ya. Mak-mak dara kita pun ramai yang tak reti nak menganyam ketupat, ya. Bila time raya, mak mertua selalu kata, aku beli daun ketupat ni, siapa yang boleh nak menganyam? Masing-masing ada je alasan-alasan yang nak diberi, ya. Akhirnya untuk menyediakan juadah hari raya, walaupun tak ada ketupat, tak berartinya kita tidak menyambut hari raya, ya. Tetapi ketupat ni sebagai, orang kata, aksesoris ataupun prop lah, orang kata prop. Bila hari raya tak ada ketupat, macam tak ada seri hidangan di atas meja, ya. Walaupun kita boleh tengok ataupun boleh beli nasi empit, ataupun sekarang ni banyak nasi empit yang boleh digantikan untuk menjadi ketupat, tetapi tetap tidak sama seperti mana kita makan ketupat. Kalau kita tengok, kita makan nasi empit dengan kita makan ketupat, sesiapa yang lidah dia cukup perasa, sebenarnya rasa dia lain, rasanya cukup lain. Kalau kita makan ketupat ni, dia ada rasa wangi-wangi daun kelapa sikit. Oh, aku tak ajar korang macam mana caranya nak isi beras pula. Dah diajar menganyam ketupat, tak diajar cara nak isi beras. Bukan main masuk aja, baik. Kita tengok setiap di ujung ekor ni ada satu pintu. Pintu ni dibuka, dibuka seperti ini, dibuka dan pegang ekor ni dan masukkan beras ke dalam ni, dan beras yang hendak diisi pula adalah 3/4 daripada ruang kosong ketupat ni. Kalau ketupat ni sebagai contoh, kita tengok ni setengah kan, lebihkan sikit. Tujuannya bila beras banyak kat dalam tu, kita masak dan nasi tu akan menjadi padat, dan itulah yang akan menjadikan ketupat. Kalau tidak, kalau kita isi beras yang kurang, dia akan berderai. Dia akan berderai. Bila kita potong, dia akan nampak ruang-ruang atau rongga-rongga kosong di dalam ketupat tu, dan ketupat itu tidak akan menjadi padat, ya. Okey, ini namanya ketupat bawang. Lagi sekali, buat revision, ya. Sudin, dengar Sudin, ini ketupat bawang. Yang ni aku panggil ketupat malas. Ya tak ya, aku tak tahu. Yang ni gemuk sikit, ruang ni besar. Ni pun aku suka ketupat ni. Ini dipanggil ketupat sate, ya.
Satu lagi yang aku tunjuk kat kau orang tadi, yang bengkok ni dipanggil ketupat katak. Dan ada satu lagi ketupat labi-labi. Semuanya nama binatang. Dan banyak-banyak ketupat ni yang aku buat ni hanya satu dari dulu sampai sekarang. Aku pernah buat sekali jadilah, lepas tu dah tak jadi dah, iaitu ketupat jantung. Itu je yang aku tak reti buat. Belum reti lah. Kalau ada guru yang mengajar dan baru aku reti. Lain-lain tak ada. So inilah daun yang aku panjat tadi pagi ya, dekat pokok. Dan malangnya baka pokok yang melahirkan daun yang pendek dan gemuk, agak susah untuk dianyam. So rakan-rakan netizen semua, itu saja aku punya tutorial cara-cara nak membuat ketupat. Dan kalau kau suka dengan tutorial aku ni, jangan lupa subscribe kanan kiri, subscribe dekat tulisan merah kat bawah tu, subscribe, tekan je, tak ada masalah pun, tak kacau kau pun. Itu sekurang-kurangnya sedekah untuk aku. Dan kalau kau suka juga tutorial aku ni, kau share pada kawan-kawan yang lain, yang terutamanya bagi mereka-mereka yang tak reti nak menganyam. Eloknya kau bagilah aku punya tutorial ni kepada bapak-bapak, daripada duduk lepak aje kat depan TV. Kau belikan satu bemban daun kelapa ni, kau letak depan dia dan suruh dia anyam. Suruh dia anyam. Baru nak nampak nostalgia sikit. So dengan itu aku ingin mengucapkan selamat hari raya kepada subscribers aku, khususnya ya subscribers YouTube aku. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Dan kepada mereka yang belum subscribe juga, selamat hari raya, maaf zahir batin. Dan kepada mereka yang menonton video aku juga, aku ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Walaupun kita tidak dapat balik beraya dengan ketupat ni, sekurang-kurangnya terubat juga rasa rindu kita kepada kampung halaman. Ciao.